Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Februari 2019. Esko Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo direman 3 hari sehingga Rabu bagi membantu siasatan insiden serangan ke atas Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di Kajang Sabtu lalu. Semasa penamaan calon berlangsung, selepas penamaan calon berlangsung, kita telah menerima satu laporan polis oleh Selatul Hakim Melayu yang merupakan Menteri Belia dan Sukan. Dinyatakan dalam laporan tersebut beliau telah diserang oleh sekumpulan penyokong dari Parti Barisan Nasional. Rentetan itu pihak polis telah membuka kertas siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 147/323 Kanun Kesiasaan. Kurang daripada itu, pihak polis telah menahan 2 lelaki Melayu dewasa berumur 36 dan 39 tahun bagi membantu siasatan. Kesemua individu tersebut telah kita ambil keterangan, dan untuk makluman, satu individu tersebut telah kita bebaskan, kita jamin. Dan untuk update terkini, yang ini saya terus nyatakan, saya akan untuk kes berkaitan dengan Papa Gomo, untuk terperinci saya tak akan bagi, cuma saya akan update reman dia. Okey, untuk proses reman, kita telah memohon reman di Mahkamah Kajang dan kita telah memperolehi reman bermula daripada 18 sehingga 20 hari bulan 2 selama 3 hari. Kerusi Dun Rantau akan menyaksikan pilihan raya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan pemangku Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan. Mahkamah Pilihan Raya itu sebelum ini memutuskan kemenangan Mohamad di kerusi Dun Rantau pada Pilihan Raya Umum PRU ke-14 lalu batal dan tidak sah. Dalam menolak 2 rayuan yang dikemukakan oleh SPR dan Mohamad, Ketua Hakim Negara Richard Melanjung berkata calon PKR Dr. Asri Ram mempunyai lokus standby untuk memfailkan petisyen itu. Hakim Melanjung juga memerintahkan SPR dan Mohamad untuk masing-masing membayar kos RM10,000. Pada 16 November lalu, Mahkamah Pilihan Raya di Seremban membenarkan petisyen Pilihan Raya Dr. Sri Ram untuk membatalkan kemenangan Mohamad tanpa bertanding bagi kerusi Dun berkenaan pada PRU 14. Muhammad, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan, menang tanpa bertanding kerusi tersebut selepas Dr. Sri Ram, seorang pakar BIUS, dilarang masuk ke pusat penamaan calon 28 April lepas disebabkan beliau tidak memiliki pas yang dikeluarkan SPR. Berikutan itu, pada 23 Mei lalu, Dr. Sri Ram memfailkan petisyen di mahkamah untuk membatalkan kemenangan Mohamad dan memohon supaya pilihan raya kecil diadakan bagi kerusi Dun berkenaan. Dalam petisyen itu, beliau mendakwa SPR gagal memaklumkan kepadanya semasa mengambil borang pencalonan dan membayar deposit bahawa beliau perlu ada tag nama atau PAS untuk masuk ke dalam dewan pada hari penamaan calon. Pemangku Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan supaya pilihan raya kecil Dun Rantau diadakan semula. Saya menghormati keputusan yang telah pun dibuat, dan saya pun memang telah pun lama bersedia untuk mengadakan pilihan raya di Dun Rantau. Jadi saya menerima keputusan rayuan ini dengan hati terbuka dan kita menghormati proses undang-undang. Saya tak dapat jangka, saya tak boleh baca fikiran orang. Kita pihak peguam yang mewakili SPR yang juga merayu dan juga saya telah pun berhujah dengan baik, dan juga kedua-dua pihak berhujah. Jadi pihak hakim-hakim yang arif, hakim-hakim Mahkamah
Persatuan telah pun memutuskan bahawa pilihan raya kecil perlu diadakan semula. Jadi saya akan bersedia dan akan menunggu keputusan daripada SPR bilakah RIT akan diadakan dan bila penamaan calon perlu diadakan. InsyaAllah. Saya rasa tak lama lagi lah. Kerajaan bersetuju membayar ganti rugi RM25,000 kepada bekas pengerusi bersih Maria Chin Abdullah berhubung penahanannya pada 2016 di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah KAS 2012 SOSMA. Ini keputusan kita dah selesai kes Maria Chin, Member of Parliament. Dia ada membawa tuntutan terhadap pihak kerajaan termasuk pihak polis atas detention yang dilakukan terhadap di bawah SOSMA tu on the eve of Bersih punya rally. Jadi kita membawa tuntutan hari ini diselesai dengan kerajaan setuju membayar RM25,000 ganti rugi dan RM5,000 kos. Walaupun amount tu bukan begitu tinggi, tapi Maria Chin tu membawa kes ni dari segi prinsip, sebab pada dia ini adalah satu yang dia diniaya atas SOSMA yang sebenarnya dibawa terhadap teroris. Bila digubal undang-undang itu digubal dalam parlimen tu mengatakan ini untuk teroris. Bahkan Maria Chin tu chairman of Bersih telah ditahan dan prosedur ini SOSMA dikenakan terhadap dia. Jadi dia membawa kes dan hari ini kerajaan sudah setuju untuk bayar ganti rugi. Kita pun kata tak perlu rekodkan ganti liability lah. Sebab apa yang benar dia feels vindicated in this process. Setiausaha Agung PAS Dr. Taqiyuddin Hassan mendakwa parti itu menjangkakan terdapat usaha untuk menyingkirkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melalui undi tidak percaya di Parlimen. Yang berhormat Tuku Presiden kita dari PAS ni seolah-olah kita smell lah, menghidu sesuatu yang mungkin something not right is going to happen dalam kerajaan kita ni. Sehingga Tun sendiri mengeluarkan statement jika sekiranya ada parti-parti komponen PH melakukan pengkhianatan kepada negara, beliau akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Jadi kami melihat ini satu yang berbahaya kepada negara. Oleh sebab itulah kita menyatakan sokongan. Sekadar hari Jumaat baru-baru ini kita menyatakan contoh Tun sendiri mengesahkan. Saya sendiri telah mengemukakan satu sort of undertaking letter, surat aku janji bahawa anything happen to Tun, kepimpinan Tun, PAS will be with him all the time. Susulan itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan melayan dakwaan tentang spekulasi bahawa terdapat dua parti dalam Pakatan Harapan yang mungkin merancang pembelotan terhadap Dr. Mahathir. Saya tak layan kerana saya dalam hubungan dengan PM Tun Mahathir, perkara ini tak pernah dibangkit, tidak pernah dibangkit oleh parti-parti dalam Pakatan Harapan. Ini hanya naratif PAS untuk elak dari siasatan 90 juta. Adakah Datuk Seri PKR patut bimbang dengan perkara ini? Tak ada, saya tak ada bangkit langsung. Tak ada bincang dalaman, tidak ada bangkit langsung. Ini soal apa lagi modal dia, nak elak daripada fokus rakyat tentang 90 juta dan wajib bohong yang dibicarakan oleh mereka. Dan katanya PAS akan menyokong pimpinan Tun Dr. Mahathir kalau berlaku pengkhianatan dalam Pakatan Harapan. Bagaimana? Kita PAS lah, kalau PAS dia boleh dihalalkan bohong. Jadi kita tak tahu pendirian dia bohong ke betul, saya tak tahu. Ada surat kena tanya dia. Datuk Seri macam mana? Tak apa lagi, kalau dia buat pun kita tak tahu. Dia pernah sebut bohong untuk parti boleh. Jadi kita tak tahu kenyataan itu benar atau bohong. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan kabar angin bahawa Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamarudin dipecat daripada parti itu yang disifatkan sebagai tidak relevan. You want them to be fired?
you write to me a letter. It doesn't. I have not heard. Neither is this relevant to me. This is just an attempt by some to deflect the attention from our main focus. Our main problem in this country now, which must be handled by the leadership and by all parties, is the economy. People are airing their grievances over price hike, and we want a clear policy to assist them. And I think the entire government machinery and party Pakatan Harapan must be geared towards this and must assist the government and the cabinet in resolving this major problem. I don't think it's necessary to entertain all these rumours and speculations or some desperate politicians. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/pm untuk berita yang selanjutnya. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Mama Amin, salam hormat dan kita jumpa lagi.